Namun begitu, the good news is, macam saya kata tadi, bahawa yang duk kacau kita selama ni sebenarnya adalah Mahathir. Kan? Ada orang kata PAS tak nampak, DAP tak nampak ke, Amanah tak nampak ke? Saya percaya mereka nampak. Kan? Tetapi mereka melihat beyond that. Mereka melihat kepada beyond that. Apa yang mereka lihat, itu kena tanya mereka lah. Kan? Alasan dia mandat rakyat, bagi saya alasan mereka kuasa je. Mandat rakyat, PRU 15 kita boleh ambil mandat rakyat. So apa masalahnya? Kan? Itu alasan dia lah. Tetapi apa yang menarik bila Anwar sendiri mengatakan hari ini Anwar mengatakan, ini perkara yang seterusnya saya nak cakapkan. Sebelum saya kata Anwar katakan, kita tengok Saifuddin. Ada orang bertanya kepada saya, adakah PH sudah berpecah? Kita kena faham, PH Pakatan Harapan ini ditubuhkan oleh Parti Keadilan Rakyat. Dia dipropose, dimotionkan oleh Parti Keadilan Rakyat pada masa itu, Kak Wan Azizah dan juga Rafizi Ramli. Dan Rafizi Ramli yang mencadangkan kepada Mat Sabu supaya ditubuhkan satu parti. Kan? Mat Sabu kena buat parti sendiri setelah keluar daripada PAS, kena tubuh parti sendiri. Mat Sabu kata kita kena tunggu 2 tahun lagi lah lepas 2015. Kita tengok 2 tahun. No, Rafizi kata tak boleh. You kena buat cepat sebab kita nak buat gabungan baru. Tak boleh biar terlalu lama gabungan ni. So bila dia buat gabungan baru, maka dalam keadaan itu DAP pun datang. DAP memang dah sentiasa ada. Maka ditubuhkan Pakatan Harapan pada tahun 2016. 2017 barulah bersatu menyertai. Itu pun tak boleh nak sertai sebab apa? Sebab dia punya pendaftaran syarikat parti politik itu lambat. Maka masa masuk PRU menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat. Pakatan Harapan tu lambat dan Bersatu pun lambat juga, tapi dapat diluluskan. Namun Pakatan Harapan tu lambat nak dapat kelulusan, so guna Parti Keadilan Rakyat punya logo. Seluruh Malaysia kecuali Sarawak, di mana DAP Sarawak pakai bendera sendiri, tapi the rest of the Malaysia menang. And cerita dia, the rest is history. Menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat, kita menang PRU 14. Now, adakah PH sudah berpecah? Okey. Jawapan mudahnya tak. PH belum berpecah. Dia berbeza pendapat akan siapa yang kena layak jadi Perdana Menteri. Namun begitu, perbezaan pendapat itu belumlah sampai ke peringkat PH dah kata, Amanah, DAP, since you all tak sokong Mahathir, kita cerai. Tak, dia tak sampai ke peringkat itu. Ini macam kita gaduh sebab nak balik kampung rumah siapa. Suami isteri, seorang isteri duduk asal Johor, suami asal Kedah. Raya tahun ni suami nak balik ke kampung dia, isteri nak balik ke kampung dia. Bergaduh. Gaduh. Apa ni bang? Saya kampung saya abang tahun lepas ni. Abang awak ada selalu kita balik Kedah, tak pernah balik lagi. Tunggu debate. Tak selesai. Anak-anak duk pening kepala, mana aku nak balik ni. Tapi tak selesai gaduh dia tu, taklah sampai nak bercerai. Dia bergaduh tapi tak sampai nak bercerai lagi. Belum lagi, tak bercerai lagi. Dalam keadaan hari ni lah, saya cerita yang hari ni, dia gaduh-gaduh tapi taklah bercerai lagi. So bila tak bercerai lagi, jadi kekuatan itu tetap ada, hubungan itu tetap ada. Belum lagi nak bercerai. Dia hanya berbeza pendapat akan siapa bakal jadi Perdana Menteri. Sebab itu kalau kita tengok Saifuddin Nasution, dia cakap pada hari ini, dia mengatakan bahawa PH masih utuh walaupun ada perbezaan pendapat. Sesat Agung Saifuddin menegaskan bahawa PH masih utuh walaupun perbezaan pendapat mengenai calon Perdana Menteri. Dalam wawancara dengan akhbar berbahasa Cina Kuang Wah, Saifuddin berkata tidak ada perubahan dari segi hubungan PKR, DAP dan Amanah. Saifuddin berkata demikian walaupun DAP dan Amanah sebelum ini lebih cenderung menyokong Mahathir sebagai calon Perdana Menteri, sementara PKR bertegas akan keputusan parti mereka Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Okay. Baru 2 hari lalu saya makan tengah hari dengan Anthony Loke dan juga Liu Chintong. Itu Liu Chintong, baru saya ingat nama dia. Meraihkan juga pimpinan Khalid Samad dan Hatta Ramli katanya. Saifuddin berkata kedua-dua parti ini memilih untuk kekal dalam PH, sekadar ada pendapat yang berbeza tentang calon Perdana Menteri. Menjelaskan lebih lanjut, Saifuddin berkata kedua-dua parti ini bersedia menyokong Parti Mahathir sekiranya Anwar tidak mendapat sokongan yang mencukupi. Tetapi persoalannya, apakah Tun mempunyai jumlah yang cukup katanya. Ini persoalan yang kita kena kemukakan. Saya dah tanya. Amanah dan DAP kata, okey, kita kena sokong Tun kerana dia ada sokongan. Anwar tak cukup sokongan, dia tak boleh carry sokongan. Persoalan kita, adakah Tun cukup sokongan? Itu yang pertama. Kalau cukup sokongan, bentangkanlah siapa yang sokong dia. Siapa? Dia tak berani. Oh, tak berani. Kita kena kata, saya kena confirm jadi Perdana Menteri dulu, baru saya akan umumkan. Tiba-tiba confirm jadi Perdana Menteri, dia umumkan, dan bila dia umumkan, orang tu rupanya tak jadi. Contohnya apa? Masih Kujat.
Siapa ingat Masih Kujat tahun 29 hari bulan Februari 2020 hari tu, dia kata Masih Kujat sokong kita, dia sign SD. Tiba-tiba Masih Kujat daripada PSB kan, mengatakan dia buat video, saya tetap yakin menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Sudah. Richard Riot masa tu kan, Serian, Sarawak Serian pun dia kata menyokong, siap kata Richard Riot masuk Parti Keadilan. Lepas tu Richard Riot turn dalam masa 1 hari, turn mengatakan tak, saya tak menyokong pun Pakatan Harapan, saya masih bersama dengan Muhyiddin. Nampak? Itu yang pertama, dia ada majoriti ke tidak? Kedua, katakanlah ada majoriti, katakanlah, dan kita bagi dia 6 bulan. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri 6 bulan. Let's say dia jadi Perdana Menteri 6 bulan, kemudian Anwar take over. Adakah yang lain yang kononnya menyokong Mahathir itu akan menyokong Anwar? Itu persoalan seterusnya. So akhirnya bila dia tak menyokong, since Mahathir dah letak jawatan, Anwar yang letak jawatan, Anwar naik Perdana Menteri, yang lain tak menyokong, maka jatuh kerajaan. Lepas tu Mahathir bagi alasan, Anwar, kau tak boleh jadi Perdana Menteri. Kalau aku turun sekarang, kerajaan ni akan kolaps, maka aku kena kekal sampai habis penggal. Jadi janji 6 bulan tu macam mana Khalid Samad? Macam mana Anthony Locke? You all nak cakap macam mana? Kalau dia kata dia nak teruskan, you all nak kata macam mana? Oh tak apa, kami command majority, Khalid Samad kata, Anthony Locke kata kami command majority. Kami command majority, dengan itu kita boleh je lah pergi daripada PH tu. Sesuka hati kita boleh tinggalkan, kata Khalid Samad, kata Anthony Locke. Kita kata kalau dalam keadaan macam tu, kita menyusahkan rakyat. Kan? Kemudian Khalid Samad kata dalam kenyataan hari ini, dia kata PH jadi perantara pulih hubungan Anwar dan juga Dr. M. Khalid. PH sedia menjadi perantara bagi mendamaikan hubungan Anwar dan Ibrahim dan Mahathir, kata Khalid Samad. Mengakui pengembangan semasa menunjukkan hubungan kurang positif antara kedua tokoh itu, Khalid berkata harapan tetap ada mendamaikan mereka seperti yang dilakukan menjelang pilihan raya. Khalid ni, dia risau bahawa sokongan orang Melayu terhadap Pakatan Harapan ni akan jatuh sekiranya Mahathir tak bersama dengan Pakatan Harapan. Now, Khalid, this is one thing I have to tell you lah. Tidak ada kajian mengatakan bahawa hubungan bahawa sokongan orang Melayu akan bertambah pada PRU ke-15. Kita bercakap dalam konteks PRU ke-14. PRU ke-14 sudah berlangsung, sudah berlalu 2 tahun lepas. Data, jangan kata 2 tahun, data 3 bulan pun boleh berubah, boleh swing. Saya akan ada data terkini pada bulan Jun, persepsi orang terhadap Anwar dan Mahathir. Saya tak akan bentangkan malam ini, malam esok baru saya bentangkan. Tapi kita boleh nampak data itu menunjukkan since Anwar, secara umumnya, since Anwar membuat pengukuhan bahawa beliau tidak bersama dengan tidak mahu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, dan beliau kukuh dengan pendapat tersebut, maka sokongan orang rakyat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Parti Keadilan Rakyat semakin bertambah. Kerana rupanya kemarahan rakyat, kalau kita ingat tahun 2004 menyebabkan Mahathir letak jawatan dahulu, kemarahan rakyat itu transpire balik sekarang ini. Kita ingatkan 2018 Mahathir dah berubah. Mahathir tak gila kuasa, Mahathir tak jadi Perdana Menteri, Mahathir lagi tak mengutamakan kroni. Tapi bila sekarang ini kejadian ini berlaku, dia menyebabkan persepsi rakyat semakin dikembali kepada mengimbau kenangan 2004-2003 dahulu, masa Mahathir menjadi Perdana Menteri yang paling lama, 22 tahun. Lepas tu Perdana Menteri 22 bulan, sekarang ni apa, nak 22 minggu pula. Dalam keadaan itu kita tengok rupanya sentimen itu balik kepada keadaan itu. Dan keutuhan serta prinsip yang dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim inilah yang mengukuhkan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap selama ini. Bahawa yang beliau nak adalah suatu kerajaan yang orang kata apa, yang kukuh. Yang kukuh di mana reformasi itu perlu dilakukan oleh orang yang ada reform. Oleh orang yang benar-benar reform, yang mahu reform, bukannya oleh orang yang orang kata apa, nantilah, kita nak lawan Mahathir lah, kita nak lawan Muhyiddin lah, bukan. Ini bukan isu nak lawan Muhyiddin, nak lawan Najib. Ini kita bercakap tentang reform. Dan isu melawan Najib, melawan Muhyiddin ni, dia kata apa? Oh, saya ada strategi. Saya terbaca artikel tadi. Saya ada strategi untuk nak macam mana nak lawan Muhyiddin, macam mana nak lawan Najib ni. Tun, tak payah you lah jadi strategi. Kalau saya jadi Perdana Menteri pun, saya pun tahu macam mana nak lawan Najib, nak lawan Muhyiddin, nak lawan dengan Zahid Hamidi. Strateginya mudah sebab Zahid dan Najib dah didakwa dah pun. Najib dan Daim sudah didakwa, Najib dan juga Zahid Hamidi sudah pun didakwa.
Saya sebagai Perdana Menteri memastikan bahawa hakim-hakim itu telus. Itu saja. Arahan saya kepada hakim adalah laksanakan tugas anda dengan betul. Itu saja. Kalau kita tengok hakim tu macam culas, hakim tu macam tak betul, tukar. Peguam negara tu macam kerja tak betul, tukar. Itu je tugas kita. Selain daripada tu, kita biar let the justice runs its course. Kalau kita biar macam tu, tak payah ada strategi. Kita pun tahu macam mana nak buat. Itu saya. Lebih-lebih lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oh, dia lagi handal lah dalam bab-bab macam ni. Tak payahlah Tun. Tak payahlah. Kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, tak payahlah. Kita tahu bahawa sebenarnya tak perlu untuk kita nak bagi tahu saudara Khalid Samad kita kata PH jadi perantara. Tak payah. Dia bukan masalah peribadi Anwar dengan Mahathir. Ini bukan peribadi. Ini melibatkan prinsip, melibatkan. Kalau kita tengok wawancara Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata apa? Kita melihat kepada rakyat. Okey, 6 bulan dia jadi Perdana Menteri, dia tukar kabinet. Kalau saya jadi Perdana Menteri 6 bulan, saya kena tukar kabinet lagi. Tukar kabinet. Rakyat macam mana? Tak sempat 6 bulan kita nak berbincang tentang ekonomi, kita nak betulkan pekerjaan, kita nak betulkan itu, tak betul. Apa benda kita boleh buat dalam masa 6 bulan? Nak tukar menteri je pun sampai sekarang Muhyiddin masih tak settle lagi. Nak bagi jawatan sampai sekarang Muhyiddin tak settle ni berapa bulan dah. Tak settle lagi. Ini kita bercakap tentang 6 bulan. Planning pun rancangan Malaysia pun 5 tahun. Dasar ekonomi baru 5 tahun nak implement. Ini kita dah bercakap 6 bulan. 6 bulan tu boleh buat apa? Sebab apa? Nak tangkap Najib, nak tangkap Zahid. Dah tangkap dah. Anwar jadi Perdana Menteri, saya jadi Perdana Menteri ke, kita boleh pastikan dia orang masuk jail. Yang penting kita jadi Perdana Menteri. Oh, kalau macam tu kita kena tukar lah dengan Mahathir. Kenapa kita boleh tukar dengan Anwar? Hanya nak pastikan dia orang masuk jail. Anwar pun boleh pastikan dia orang masuk jail. Apa alasan lain? Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini dia kata apa? Dia kata, ni bukan Datuk Seri. Ni Saifuddin. Saya nak sebut lagi Saifuddin juga. Dia kata apa? Kita mesti berhati-hati supaya tak masuk lubang sama berkali-kali. Ini satu hadis Rasulullah SAW. Dia kata, baginda berkata bahawa orang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Orang mukmin tak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Maksudnya kalau kali pertama kita ditipu, kali pertama kita ditipu, okey, mungkin silap kita. Kita tak boleh kata kita bodoh sebab kena tipu. Sebab mungkin kesilapan kita, tak ada pengalaman, kita tak tahu, knowledge tak ada, orang tu pandai, macam-macam. Kali pertama juga kali pertama kita jatuh dalam lubang tu. Okey, mungkin kita tak nampak, mungkin kita gelap sebagainya. Yalah, kita tak biasa. Kali pertama kita jatuh dalam lubang, tapi lubang lain. Jatuh juga tapi lubang lain. Pun tak apa sebab lubang lain. Tapi kalau kita jatuh balik dalam lubang yang sama, yang kita dah tahu dah ada lubang di situ, kita nak kata apa? Melainkan kalau kita nak kata orang mukmin. Dalam hadis tu kata orang mukmin. Maksudnya kalau kamu jatuh juga, bukan nak kata kamu tak beriman, tetapi rendahlah tahap iman kamu tu. Sepatutnya beriman dengan hadis ini mengatakan bahawa orang mukmin takkan jatuh lubang yang sama 2 kali. Jadi kita kena kembali kepada asasnya. Asas dia apa? Asas dia adalah perjuangan reform itu, perjuangan yang kita nak bawa ini, it's beyond Mahathir, it's beyond Anwar Ibrahim. Dan tapi nak memulakannya kena orang reform. Anwar Ibrahim adalah orang reform. Mahathir Mohamad bukan orang reform. Mahathir Mohamad bukan orang reform. Siapa kata dia reformis? Dia orang yang tak memahami pun reform tu apa. Oh, ingatkan kalau tukar pegawai kerajaan tu reform lah. Bukan. Dia bukan orang yang adhere dengan reform. Dia tak percaya pun kepada parti multiracial. Dia bagi dia Melayu. Kita percaya kepada bahawa negara ini tak boleh hidup dengan Melayu sahaja. Kita percaya negara ini 30 juta penduduk dia kena bekerja sama tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira budaya, sebab kita adalah satu rakyat Malaysia. Kepelbagaian, the diversity, kita punya diversity itulah yang menguatkan kita. Bukan dengan kita memecahkan maka kita kuat, menyatukan maka kita kuat. Jadi Mahathir tak percaya kepada multiracial. Malah dia sendiri cakap dekat Anwar, dia kata, oh kamu tak boleh jadi Perdana Menteri kerana kamu command parti yang multiracial. Bagi saya 6 bulan. Anwar cakap apa? Kalau lepas 6 bulan saya masih lagi presiden parti multiracial, so apa isu dia? Dan Anwar akhirnya dia menawarkan dalam interview itu, dia kata, saya tetap akan jadi Perdana Menteri sebab saya bawa agenda reform. Tapi saya boleh tawarkan position mentor, menteri mentor kepada
kepada Mahathir. Oh, sebab Mahathir kan kata dia terror, maka kita tawarkanlah dia menteri mentor. Maka dia pun kata, Mahathir pun jawab, no, minister mentor position for me, says Mahathir. Oh, dia sendiri kata, dia sendiri tolak. Dia kata, Mahathir has rejected suggestion by Anwar Ibrahim that he take up a minister's mentor post if Pakatan Harapan regains the federal government. No, I will not accept it. Mahathir said that based on his experience, no one would listen to his advice. Whenever I advise the Prime Minister, they will never take my advice, he said. Memang pun. Kalau advice yang kau bagi itu adalah advice tak betul, kenapa kita kena ikut cakap kau? Sebab itu kau nak jadi Perdana Menteri. You have been a Prime Minister for 22 years. You have been a Prime Minister for 22 months. And masa kau resign sebagai Perdana Menteri secara tiba-tiba, did you discuss with us? Kau ada bincang ke minta advice daripada Majlis Presiden? In the meeting, masa kita kata you have to give dates, bagi tarikh untuk you nak letak jawatan, you berdolak dalih. Siap kata dalam press conference dengan bangganya dia kata, it's up to me to decide. It's up to me to decide. If it is up to Mahathir to decide, pada masa itu, apa justifikasi, apa benda yang kita boleh pegang dia untuk bila dia jadi Perdana Menteri nanti, untuk dia nak pegang kepada janji dia? Dia kata, saya tak pernah mungkir janji. Dia umpama kita cakap ular kobra tak pernah mematuk. Saya nak cerita satu cerita, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu cerita, old classical folk, dia kata. Cerita ni, dia ada seekor kalajengking. Kalajengking ni nature dia suka sengat tau. Itu dia punya tabiat, dia panggil. Satu hari tu, kalajengking ni nak seberang sungai. Dia nak pergi menyeberangi sungai. Tapi dia tengok air sungai tu deras. Yalah, nak seberang sungai kalajengking, mana boleh kan? Tiba-tiba dia nampak seekor macam anjing. Seekor anjing. Anjing hutan lah. Dia cakap kat anjing tu, anjing, kau tolong aku pergi seberang sungai, dia kata. Nanti kat seberang sungai tu nanti, yalah, tolonglah aku tengok kau nak seberang sungai. Anjing kan boleh berenang kan. Kau tolong bawa aku dekat belakang kau pergi seberang sungai. Lepas tu anjing cakap, engkau ni kan bukan, nanti kau sengat aku, matilah aku dalam sungai tu, dia kata. Kemudian kalajengking kata, come on anjing, kalau aku sengat engkau masa kita pergi menyeberang sungai tu, bukankah kita dua-dua mati? Anjing tu fikir, betul juga kalau dia sengat aku, matilah kami berdua. Okeylah, jom naik. Dia pun naik atas belakang anjing tu. Anjing tu pun berenang. Dalam anjing tu tengah berenang nak seberang sungai, tiba-tiba dia sengat anjing tu. Dalam pada racun dia tu meresap ke dalam anjing tu makin lemah dia nak berenang. Dia toleh, dia tanya dengan kalajengking, kenapa kau sengat aku, sedangkan kau tahu bahawa kalau sengat aku, kita dua-dua akan lemas? Kalajengking tu kata apa? Sorry lah anjing, dah itu tabiat aku. Akhirnya dua-dua dia mati. Faham cerita dia? Isunya bila ada manusia ni, dia ada satu tabiat, satu habit. Dia tak kisah habit itu akan merosakkan dia pun. Sebab itu habit, tabiat dia. Saya tak pernah berbohong. Bohonglah dia tak pernah berbohong. Saya boleh cerita macam-macam cerita tentang pembohongan beliau. Tak payah cerita yang zaman dia memerintah 22 tahun lah. Kita boleh cerita zaman 22 bulan tu. Dia kata takkan lantik KPSPRM daripada orang politik, dia lantik Latifah Koya. Dia kata bahawa kita akan takkan Perdana Menteri takkan memegang jawatan menteri lain. Dia pecat, dia suruh Mazli Malik letak jawatan, dia jadi menteri pelajaran seketika. Dia kata dia akan setia dengan Pakatan Harapan. Dia kata dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa yang cerita berlaku. Anwar 3 kali jumpa dia, tanya pasal SD yang kononnya nak jatuhkan kerajaan. Dia kata, saya tak tahu apa-apa. Rupanya dia tahu apa yang berlaku tentang SD tu. Bila dia katakan bahawa kita kena mematuhi manifesto, dia kata apa? Manifesto bukan kitab suci. Janji dia dekat mana? Tak memungkiri janji. Jadi kalau dalam keadaan itu dia tidak boleh menepati janji, so apa jaminan dalam keadaan sekarang dia boleh menepati janji? Sign agreement mengatakan nak bagi jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim. Sign agreement di hadapan khalayak ramai. Sign agreement. Dalam wawancara, saya akan bagi kepada Anwar 2 tahun. Kenyataan yang dia kata, saya akan bagi lepas habis APEC.
Lepas habis penggal. Oh, dalam kenyataan lagi kita, saya akan bagi bila masa saya nak. 2 tahun, bila masa saya nak. Lepas APEC, bila masa. Lepas APEC pun tak ada tarikh. It's up to me. So, kita bermain dengan satu manusia yang kita tak boleh pegang pada janjinya. Kita bermain dengan seekor kuda yang liar. Dan anda, seorang DAP dan amanah ni, bukan semua, dia punya pimpinan tu, rasa anda boleh mengekang kuda liar itu hanya kerana anda pernah naik kuda yang dekat funfair tu. Pengalaman anda naik kuda liar tak pernah, yang menjinakkan kuda liar tak pernah. Anda pernah lah naik kuda kat funfair tu, pernah lah. Tiba-tiba nampak kuda liar, alah, aku boleh jinakkan dengan mudah. Sebab itu saya kata, kalau hanya kambing berbiri, jangan mimpi nak terpa singa. Anda tu hanya kambing biri-biri, Mahathir tu singa. Kalau hanya kambing berbiri, jangan mimpi nak terpa singa. Kata-kata oleh siapa? Iswardi Murni. Kalau kita ni hanya sekadar kambing biri-biri, jangan mimpi kita nak terpa singa. Terma apa, perjanjian apa yang kita boleh buat? Now, having said all that, jangan anggap saya attack amanah. Ha? Now, tuan-tuan dan puan-puan, ini kita nak remind them. Yelah, macam suami isteri gaduh tadi nak balik raya kan. Suami isteri gaduh nak balik raya. Anak-anak remind lah, bah, kan kita dah balik raya tahun lepas, bah. Dia menyebelahi mak dia tadi kan. Apa salahnya tahun ni kita balik rumah atuk belah Johor pula, bah. Anak-anak ni, bukanlah maksud anak-anak dia tu benci pada ayah dia. Tak, itu nasihat. Itu saya nasihat. Dan untuk pesanan kepada rakan-rakan yang mana saya tengok rakan-rakan kita ramai bantai DAP dan amanah ni. Now, kita nasihat baik-baik, tapi tujukan canon kita kepada PN, tujukan canon kita kepada Mahathir. Tu je, 2. Tujukan canon kita kepada Pakatan Nasional PAS hari ni. Saya main lagu Lina tadi kan. Tujukan canon kita kepada Mahathir. Jangan tujukan canon kita kepada amanah, kepada DAP. Jangan kita bantai penyokong-penyokong amanah. Elok. Kan? Kita nasihat. Okey, kalau kita pergi live, contohnya Khalid Samad, kita bagi nasihat, kita tulis kat bawah tu. Kenapa kita rasa tone tu tak betul dan kenapa keputusan Khalid Samad tu salah. Itu merupakan perbincangan-perbincangan, perbicaraan-perbicaraan yang kita kena take into consideration. Okey, internet saya tengah down sekejap. Okey dah. Jadi benda-benda macam ni kita kena bawa, kita kena tahu dan kita kena ungkaikan. So akhirnya, saya boleh katakan kekuatan kita masih utuh. Ada yang kata kepada saya tadi, alah, engkau ni berbicara kalah juga. Apa yang kalahnya? Saya kata Pakatan Harapan 90 lebih kerusi. Kamu ada berapa kerusi? William Wongin, Ali Biju, kamu ada berapa kerusi? Yang di bawah kamu ada berapa kerusi? Di bawah Azmin ada berapa kerusi? Di bawah Muhyiddin ada berapa kerusi? Jangan sebut kerusi UMNO, itu bukan kerusi Muhyiddin. Bersatu ada berapa kerusi? Pakatan Harapan, Presiden Pakatan Harapan Anwar Ibrahim ada 90 lebih kerusi. Kamu ada berapa? Faham? Okeylah, tolak DAP, tolak amanah, kita ada 39. Kamu ada berapa? 38. Kamu ada berapa? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita akan hancur? Tidak selagi kami ada di sini, insya-Allah. Sekian daripada saya malam ini, insya-Allah. Berita-berita tentang nak bergabung dengan Perikatan Nasional itu tak benar. Tak benar, saya nak tunjuk jugalah. Ini saya nak tunjuk juga. Tak benarnya itu disebut sendiri oleh oleh Saifuddin. Saifuddin sendiri mengatakan bahawa benda itu adalah tidak benar. Di dalam
kita punya apa orang kata jalan kita menghadapi keadaan dan menghadapi pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. So sekian saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada kesilapan dan kekurangan. Nampaknya line internet saya makin teruk. Okey, selamat jumpa lagi pada malam esok, insya-Allah kalau tidak ada arah melintang. Kita berjumpa lagi hari Jumaat di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lawan, tetap lawan. Terima kasih. Selamat malam.